apa dah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Okay. Tisu. InsyaAllah kita mulakan daurah kita, sambung pada pagi ini dengan kita memulakan mohon keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kita baca dulu doa ketika memulakan majlis taklim untuk kita belajar kitab kita ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu wa naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu 'alaina hatta taruddahu ilayna waqta ihtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخير الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada hari ini ke surat apa tadi? Apa tadi? Ke surat apa tadi? 168. 168. Setelah beberapa hari kita bercuti pada minggu lepas, kita terpaksa tangguhkan kerana banyak ustaz ada urusan dan ada yang demam, tak sihat dan sebagainya, termasuk juga hari ini. Saya pun tak adalah berapa okey sangat. Didoakan mudah-mudahan jadi kafarah lah kepada dosa-dosa, diangkat darjat dengan kesabaran insya-Allah. Pada setiap keadaan orang beriman itu baik semuanya. Sama ada diberi nikmat atau diberi musibah, kedua-duanya dia syukur dan dia sabar, maka mendapatkan ganjaran pahala mudah-mudahan insya-Allah. Dan Al-Fadhil Ustaz Usni juga tak dapat bersama kita pada minggu ni.
untuk kita punya daurah, ya, kerana beliau baru saja mendapat cahaya mata yang keempat. Jadi kita ucapkan tahniah kepada beliau, dan juga syukur pada Allah Ta'ala atas bertambahnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan jadi anak soleh solehah, insya-Allah menyambung warisan para alim ulama. Jadi untuk minggu ni saya terpaksa ambil jugalah. Dalam keadaan hidung masih lagi sumbat-sumbat. Kalau sengau-sengau tu minta maaf lah. Harap dihalalkan lah. Ada satu tempat tu saya mengajar, saya sebut apa ke? Saya sebut perkataan apa, dia betulkan saya perkataan tu. Sebab saya sebut dah betul lah sebenarnya, tapi sebab segau. Jadi huruf nun tu jadi tak bunyi betul, jadi huruf ba. Itu susah sikit lah. Sebab bahasa Arab ni yang paling cantik je kita ada semua makhraj tu kan. Khayshum. Ni khayshum kacau habis lah. Huruf mim sebut tak cantik, huruf nun sebut tak cantik kan. Baik. Ala kulli hal, ini pun kita pun tak boleh ambil masa yang lama, sekitar setengah jam saja lebih kurang, insya-Allah. Mana yang kita sempatlah untuk kita sambung daurah kita ni, dah separuh lebih kurang kitab ini. Harapan kita dapat khatamkan dan ambil faedah daripada apa yang kita baca lah, insya-Allah. Khususnya kita dah dekat sangat nak masuk dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sempat kalau tak ada apa-apa aral melintang yang diizin oleh Allah SWT, masuklah kita pada malam ini, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka berterawihlah kita pada malam ini, dan besok harinya insya-Allah kita akan berpuasa. Jadi jangan lupalah beberapa perkara sebelum kita sambung baca ni. Malam yang pertama daripada awal Ramadan, antara perkara yang jangan kita lupakan adalah untuk kita berniat 30 hari pada malam ini. Malam ni niat sebulan, taklid pada mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Supaya apa? Ada beberapa faedah yang saya ingat telah pun dibaca di awal-awal dulu. Antara faedah ni adalah kalau kita terlupa, dalam mazhab kita kena niat tiap-tiap malam. Jadi untuk keluar daripada khilaf, maknanya kita berniat dahulu 30 hari pada malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Sebab mazhab Maliki niatnya cukup sekali pada hari pertama pada bulan Ramadan. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kena niat pada tiap-tiap malam. Tabyitun niyah. Jadi malam inilah tempatnya. Sama ada lepas maghrib ataupun lepas isyak ataupun lepas tarawih, boleh kita niat. Ataupun ketika pada sahur boleh kita niat nak berpuasa sebulan 30 hari mengikut kepada mazhab Imam Malik. Kemudian kita niat pula puasa yang sebagaimana harian yang kita telah sebutkan di awal dulu, nawaitu saum Ramadan itu, untuk kita tunaikan niat mengikut mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi antara faedahnya adalah kalau ada hari-hari yang kita terlupa nak niat lah, maka akan ditampal ataupun di cover oleh niat yang sudah kita niatkan selama 30 hari. Dan kata ulama' juga antara faedahnya adalah kalau nyawa kita tak panjang, diizin oleh Allah Ta'ala dapat sampai akhir Ramadan, Alhamdulillah. Tapi kalau umur tak panjang, tengah-tengah Ramadan, 15 Ramadan, 13 Ramadan, 3 Ramadan, 2 Ramadan, kita meninggal, maka kita sudah pun mendapatkan pahala puasa sebulan. Sebab dah niat. Daripada awal kita dah niat puasa sebulan, maka kita dah dapatkan pahala puasa sebulan walaupun meninggal dunia sebab tak sempat lah kan. Tak ada umur dah, tapi sebab dah niat, maka niat itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan lupalah bila nak buat malam ni. Malam ni niat dulu 30 hari taklid mazhab Maliki, kemudian kita niat pula mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, untuk puasa pada esok hari. Baik. Kita sambung muka surat 168.
Dia berebut dia nak keluar. Tutup lah, Kak. Tutup. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faedah yang keempat. Tempat iktikaf harus di tempat yang telah diwakafkan untuk masjid kecuali pada dua masalah. Maka menurut pendapat sebahagian ulama adalah sebagai berikut. Dalam mazhab qadim, mazhab lama, qaul qadim, qaul yang lama lah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan menurut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, sah iktikafnya seorang perempuan di tempat solatnya, di dalam rumahnya. Hal ini jika dia telah mengkhususkan tempat tertentu dalam rumahnya sebagai tempat solat. Jadi ini kelebihan orang perempuan lah. Orang perempuan dia boleh iktikaf di satu tempat yang dia dah buat sebagai musalla di rumah dia. Dia tak boleh diubah-ubah lah tempat itu. Dalam kitab Mughni Muhtaj dijelaskan di bawah ni, wal jadid, dalam kaul jadid, kaul yang baru, tak sah iktikafnya seorang perempuan itu di masjid rumahnya. Ini pandangan kaul jadid yang baru, yang lama sah. Ni dijelaskan lah. Dalam pandangan yang baru, sebab apa tak sah? Wahwal mu'tazilul muhayya'u lis-salah li'annahu laysa bimasjidin. Kerana dia bukan masjid lah, sebab dia terpisah. Apa namanya, dengan dalil jawazi taghyirihi. Boleh berubah-ubah. Dalam rumah tu kalau kita bentang sejadah, tak semestinya tetap di satu tempat. Dia kejap ke sana, kejap ke sini. Jadi sebab boleh berubah, maka susah. Dan juga wa mukthil junubi fihi. Kalau kita staykan pun, orang yang berjunub boleh jadi duduk di situ. Sebab rumah bukan satu tempat yang luas lah. Sedangkan kita tahu orang berjunub tak boleh stay dekat masjid. Jadi kita buat masjid dalam rumah atas jadah kita, maka di situ boleh jadi orang yang berjunub duduk di atas dia. Ya, kerana nisa'un Nabi, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, mereka beriktikaf di masjid walaupun mencukupi rumah mereka tu. Tapi maknanya mereka tetap ke masjid untuk beriktikaf. Maka ini pandangan jadid yang menyatakan bahawa tidak sah ya, iktikaf seorang wanita di rumahnya sendiri yang dia buat sebagai musalla atau tempat ataupun masjid. Mengikut kaul qadim pula sah. Sebab apa? Sebab makanu salatiha kama annal masjid makanu salatir rajul. Dia punya dalil dia adalah orang lelaki aulanya di masjid sembahyang, orang perempuan aulanya di rumah. Maka masjid orang lelaki adalah di masjid, masjid orang perempuan adalah di rumah. Itu menurut pandangan kaul qadim. Baik. Jika seseorang mewakafkan sejadah dia untuk masjid, kemudian sejadah tersebut dipindah ke tempat lain, maka dalam hal ini terdapat perincian hukum dia. Jika dia mewakafkan dengan tidak menancapkan ni lekatkan sejadah tersebut dengan paku, kemudian setelah diwakafkan sejadah tersebut dilepas, maka tidak sah digunakan sebagai tempat iktikaf. Jadi waktu dia wakafkan tu dia tak paku, dia tak lekat, ya, maka tak sah lah jadi tempat iktikaf. Dan situasi kedua, jika dia mewakafkan yakni dengan menancapkan sejadah tersebut dengan paku, kemudian setelah diwakafkan oleh dia sejadah tersebut dilepas, maka sah digunakan sebagai tempat iktikaf di mana saja dia berada. Kerana hukum wakaf pada sejadah tersebut telah sah. Jadi bila dia lekatkan, dia wakaf waktu dia dah lekat sejadah tersebut dengan paku, maka hukum wakaf tu lekat pada sejadah tu dan tidak dapat dibatalkan, maknanya jadi masjid dia lah. Sehingga sah pula dijadikan sebagai tempat iktikaf. Oleh kerana itu, terdapat teka-teki dalam ilmu fiqah mengenai masalah di atas. Iaitu seseorang membawa masjid di atas bahu. Pundak tu bahu lah. Ada teka-teki. Apa dia cerita dia? Apa dia situasi? Orang bawa masjid atas bahu. Apa benda bawa masjid atas bahu? Masjid atas bahu tu adalah tikar sejadah dia, yang telah dia wakafkan dengan cara dia tancapkan dengan paku. Maka dia boleh bawa ke mana-mana. Dia letak dekat situ, situlah jadi masjid.
Dan dia boleh beriktikaf di dalamnya. Dan ini pernah jadi satu isu lah dulu. Saya ingat, kalau tak silap saya lah, negeri dulu tahun bila tak, saya tak ingat lah. Di Kelantan kalau tak silap saya, ada dia orang buat padang yang luas. Ya, kemudian dia berkata kita iktikaf sini Ramadan 10 hari terakhir. Ini macam mana padang boleh jadi boleh jadi tempat iktikaf? Diharuskan iktikaf sedangkan tu bukan masjid. Jadi jawapan dia pada hukum ni. Ditancapkan semua padang tu, okey, yang ini dah jadi tempat wakaf, jadi ini jadi masjid, kita iktikaf kat sini untuk dapatkan manfaat dia. Kan ini sejadah tu dipaku lah semua. Kawasan tu semua dipaku, jadi dia boleh jadi tempat wakaf ataupun dia boleh jadi masjid untuk iktikaf di dalamnya. Okey, boleh. Terus sunnah-sunnah dalam iktikaf. Sunnah dalam iktikaf sangat banyak. Okey, ketika beriktikaf apa yang elok kita buat? Gitu kan. Yang pertama adalah iktikaf lebih afdal dilaksanakan di masjid jami', iaitu masjid yang didirikan untuk solat Jumaat. Dia ada beberapa sebab lah. Okey, jadi secara dasarnya kita ada pecahan, kalau ikut dalam fiqh ada 3 lah. Ya. Ada 2 asalnya. Satu namanya masjid, satu lagi namanya musalla. Masjid pula ada pecah 2, jadi 3 lah semua sekali. Ada masjid yang jami', ada masjid yang ghairu jami'. Ada masjid yang jami', ada masjid yang ghairu jami'. Silakan. Okey. Masjid secara dasar dia adalah tempat yang diwakafkan untuk solat, didirikan di dalamnya 5 waktu. Dan dia asas dia diwakafkan lah. Ya, diwakafkan. Jadi musalla pula tidak diwakafkan, itu beza dia dengan masjid. Jadi kalau musalla ni, kalau kita nak senang cerita macam surau R&R. Itu musalla. Itu tak boleh iktikaf lah. Surau dalam mall. Itu musalla. Surau dalam pejabat. Itu musalla. Okey. Kalau masjid ghairu jami' adalah masjid yang diwakafkan untuk didirikan solat tadi. 5 waktu dihidupkan di dalamnya. Ada seruan azan 5 waktu. Kan? Kalau masjid pejabat itu, sebab apa tak boleh jadi masjid? Surau pejabat itu, kenapa tak boleh jadi masjid? Sebab maghrib isyak tak ada orang. Zuhur asar je kan, ada orang semayang kan? Maghrib isyak tak ada, subuh tak ada. Tapi ada sebahagian yang sudah jadi hukum masjid. Sebahagian kalau kat pejabat-pejabat kat Kuala Lumpur ada lah. Yang didirikan, dia jadi masjid. Dia panjang sikit lah perbahasan masjid ni, panjang sikit. Sebab dia terlibat dengan hukum iktikaf, dia terlibat dengan hukum tahiyatul masjid, dia terlibat dengan hukum orang yang berjunub untuk masuk ke dalam dia. Jadi kalau dulu-dulu, banyak tempat-tempat di negara kita ni dinamakan surau. Surau tu musalla lah sebenarnya, ataupun madrasah. Tujuan dia sebab apa? Sebab nak bagi orang perempuan hadir mengaji, belajar, datang kelas. Jadi bila dia buat masjid, maka orang perempuan tak boleh masuk ke dalam. Jadi tu tujuan dibeda tu atas nama surau ataupun madrasah. Walaupun kadang-kadang sudah diwakafkan. Tapi tengoklah orang yang wakaf tu, dia wakaf atas apa? Saya wakaf ni untuk jadi madrasah, madrasah lah dia. Saya wakaf ni untuk jadi masjid, masjid lah dia, tak boleh bertukar. Kan? Ini masalah kita, kebanyakannya masalah tempat kita adalah dia tak jelas status tu. Jadi bila kita nak itikaf, kita kata dia masjid. Bila kita nak masuk orang perempuan belajar dalam ni, kita kata dia surau. Jadi yang mana satu? Kena tetapkan betul-betul status dia. Wakaf untuk apa? Wakaf untuk masjid atau wakaf untuk madrasah? Yang itu akan menentukan. Dan bila dah diwakafkan untuk madrasah, jangan tahiyatul masjid pula. Dia nak tamak semua sekali dia nak tu, payah. Kan payah. Okey.
Jadi tadi saya cerita apa tadi? Nak sebut tentang apa tadi? Lupa dah. Okey. Masjid Ghairul Jami', masjid yang tak ada solat Jumaat. Masjid yang tak didirikan solat. Jami' tu maksudnya himpun. Jami' tu maksudnya himpun. Jadi kalau dulu di Madinah, Masjid Jami' tu Masjid Nabi lah. Masjid Nabawi. Satu tu je Masjid Jami'. Jadi boleh bayangkan seluruh Madinah, ketika mana mereka nak solat Jumaat, masjid-masjid yang ada di sekitar Madinah tu semua tutup. Sebab tidak didirikan solat Jumaat. Tutup waktu sembahyang Jumaat. Sebab mereka semua kena berjalan kaki menuju kepada Masjid Nabawi. Situ saja satu-satunya masjid solat Jumaat. Namanya Masjid Jami', Masjid Nabawi tu. Yang keliling tu berapa banyak masjid. Masjid Jumaat, Masjid Jin ke, Masjid Bilal, Masjid Umar ke, masjid mana ke. Kalau dulu asalnya tempat tu musalla lah. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dibangunkan masjid di setiap tempat yang ada asar. Yang ada kesan sejarah. Masjid Qomamah dekat depan tu. Depan je Masjid Nabawi. Belah kanan, atas sikit. Masjid Qomamah. Itu asalnya tempat Nabi sembahyang Jumaat. Padang lah. Tempat Nabi sembahyang Jumaat. Musalla. Asal dia. Di beda masjid situ jadi Masjid Qomamah. Masjid Awan. Sebab waktu tu Nabi dia naungi awan. Sebelah Masjid Qomamah. Tak jauh pun nampak. Situ orang lepak-lepak petang-petang. Tengok burung merpati. Sedap tu. Situ taman. Memang taman sedap. Tengok sebelah tu. Masjid Abu Bakar. Sebelah je. Takkan masjid sebelah-sebelah. Dulu situ musallanya Abu Bakar. Maksudnya waktu zaman Abu Bakar sembahyang raya di situ. Dia naik satu masjid lagi. Itu jadi masjid. Ini semua Masjid Ghairul Jami'. Jadi orang waktu biasa sembahyang, mereka hidupkan tak 5 waktu. Mereka hidupkan sembahyanglah situ 5 waktu. Tapi waktu sembahyang Jumaat, tutuplah masjid tu. Semua pergi ke Masjid Nabawi. Okey. Jadi untuk iktikaf boleh di masjid yang Ghairul Jami' dan juga masjid yang Jami'. Cumanya afdal. Dua-dua tu boleh. Masjid Ghairul Jami' boleh. Masjid yang Jami' boleh. Yang Ghairul Jami' pun boleh. Cumanya afdal di masjid yang Jami'. Kerana apa? Sini ada disebut 3 sebab. Kerana yang pertama jumlah yang ikut solat berjemaah lebih banyak. Kita tahu pahala sembahyang jemaah, lebih ramai jemaah, lebih banyak pahala. Sebab tu kita cari masjid yang lebih ramai jemaah dia, lebih banyak lagi pahala dia. Masjid besar lah. Masjid yang besar. Jadi antara Masjid Jami' dengan Masjid Ghairul Jami', Masjid Ghairul Jami' kecil. Masjid Jami' besar. Jadi bila besar, satu dewan solat tu contohnya boleh memuatkan 3,000 orang. Berbeza dengan masjid yang Ghairul Jami', kalau surau tempat kita lah. Kan? Yang boleh memuatkan sekitar 800 orang. 800 dengan 3,000. 3,000 afdal lagi. Pergilah yang 3,000. Hatta kalau kita dah solat di surau kita, contohnya kita dah solat surau kita 5 orang jemaah. Lepas tu kita pergi pula ke masjid. Tadi dah sembahyang Zuhur dah. Datang tengok masjid, 200 orang sembahyang. Tadi sembahyang 5 orang, dia sembahyang 200. Boleh ulang balik sembahyang tadi tu, solat mu'adah. Sebab pahala dia lebih. Sembahyang jemaah 5 orang, lebih sedikit pahala dia berbanding sembahyang jemaah 200 orang. Jadi kita boleh ulang untuk dapatkan pahala yang lebih. Pahala lebih. Boleh? Tak ada masalah. Walaupun sembahyang Zuhur tadi dah sah dah. Yang kedua, tidak perlu keluar masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Ada ni kelebihan iktikaf di Masjid Jami'. Kalau dia stay di masjid tu, iktikaf tak keluar-keluar, jadi dalam tempoh 10 hari lah kata contoh. Biasanya orang buat iktikaf ni 10 akhir Ramadan. Kalau orang Hanafi lebih-lebih lagi. Pakistan, kalau kita tengok, hari ke-20, hari ke-19 tu dia bawa beg. Dia bawa karung. Kalau tengok Masjidil Haram, memang letak, dia cop dalam tempat dia. Dia letak beg. 10 hari tak keluar masjid. Itulah iktikaf dia. Jadi kalau yang jenis macam tu, kalau kita iktikaf di masjid yang Ghairul Jami', sampai pada hari Jumaat, kita tetap kena keluar juga. Sebab nak pergi cari masjid Jami', nak sembahyang Jumaat. Jadi sebab tu afdal iktikaf pada Masjid Jami'. Sebab apa? Tak payah keluar. Situ memang didirikan Jumaat. Gitu. Okey.
Kemudian yang ketiga, agar dapat keluar daripada perbezaan pendapat di antara para ulama yang berpendapat bahawa iktikaf hukumnya adalah wajib dilaksanakan di Masjid Jami'. Jadi keluar daripada khilaf ni sunat sebab ada ulama yang berpandangan Masjid Ghairul Jami' tak jadi iktikaf, hanya berlaku di Masjid Jami' saja. Itu ada pandangan lah. Jadi untuk keluar daripada khilaf, maknanya untuk selamatkan kita supaya macam mana pun iktikaf kita tu sah, buatlah di Masjid Jami'. Masjid Jami', ulama' ni pun kata sah, ulama' ni pun kata sah. Macam tu. Itu namanya keluar daripada khilaf. Sama macam kita wuduk lah. Kita wuduk kan. Mazhab kita ni cukup ni beberapa helai rambut je. Kepala kan. Menyapu kepala. Cukup basuh macam ni. Cukup. Dalam mazhab kita. Mazhab Maliki seluruh. Satu kepala. Okay. Dalam mazhab kita, sunat satu kepala. Okey, jadi keluar daripada khilaf supaya maknanya macam ni kan. Ada mazhab yang lain lagi, mazhab Hambali kalau tak silap saya, dia 1/4. Dia pecah kepala ni kepada 4, 1 2 3 4, maknanya kena 1/4 basah. Jadi beza-beza mazhab. Okey, keluar daripada khilaf maksud dia apa? Kita sapu habis. Kita ikut yang mazhab Maliki punya, sapu habis. Sapu habis dalam mazhab Syafi'i pun selamat. Mazhab Maliki pun selamat, mazhab Hambali pun selamat. Nampak? Itu namanya keluar daripada khilaf. Sebab kalau buat yang macam ni, Syafi'i di sisi Maliki tak sah. Di sisi Hanafi ataupun di sisi Hambali tadi tak sah. Sebab dia 1/4, sikit tak cukup. Jadi kita masuk semua selamat. Semua mazhab akui selamat. Itu maksud dia. Okey. Itu 3 sebab lah kenapa iktikaf di Masjid Jami' lebih utama. Baik, yang kedua, ini sunnah sunnah-sunnah yang dibuat dalam iktikaf. Yang kedua, iktikaf selama sehari semalam. Jadi kalau boleh dibuat lah, maknanya tak sekejap-sekejap saja. Dia sehari penuh dia duduk masjid supaya dia dapat 5 waktu. Sebab tu di awal-awal dulu pun saya rasa Ustaz Sudi ada sebut juga, kalau kita ni boleh susun strategi kita sebab nak dapatkan Lailatul Qadar ni, 10 malam terakhir tu sebenarnya sepatutnya kita tak ada aktiviti lain dah daripada keduniaan. 10 malam terakhir tu kalau orang bekerja, elok dia ambil cuti. Kalau dia ada cuti tahunan, biar cuti tahunan dia tu dihabiskan pada 10 hari akhir Ramadan. Selagi boleh lah. Macam saya sebut tadi lah, kalau Hanafi, geng-geng Pakistan, India apa semua ni, dia memang 10 hari penuh tu, dia memang tinggal rumah tinggal. Anak isteri tinggal. Kemudian dia 10 hari, sepanjang-panjang 10 hari akhir itu mereka mendiami masjid-masjid untuk beriktikaf. Yang ketiga, iktikaf dalam keadaan berpuasa. Lebih-lebih lagi. Iktikaf ni kita boleh buat waktu tak puasa, bulan selain Ramadan lah. Tapi kalau dalam tengah puasa, iktikaf lagi, Masya Allah. Duduk saja pun penuh pahala. Duduk saja pun penuh pahala. Iktikaf dalam masjid, apa dia buat? Baca Quran kejap semuka, mengantuk. Dia pun tidur kan. Baca Quran semuka, tidur sejam, tak apalah. Kan? Tidur lagi banyak. Tapi dalam masjid, tengah berpuasa, iktikaf pula, pahala belaka. Pahala belaka. Dah bangun sejam tu segar sikit, baca sejuzuk pula. Kan? Baca sejuzuk pula. Macam tu lah, baca Quran. Bangun kejap, solat duha 2 rakaat, baca Quran balik. Lepas tu habiskan zikir, tasbih 10,000. Lepas tu tidur balik. Duduk masjid, tak ada buat apa benda. Jadi itu bagus sebenarnya. Diisi, dipenuhkan. Yang keempat, itulah diisi tadilah. Memperbanyakkan solat. Solat sunat banyak boleh buat. Untuk ingat balik dosa-dosa kita, buat sunat taubat. Kan nak pohon petunjuk daripada Allah Ta'ala, pilihkan jalan yang baik untuk kita, buat istikharah. Kan ada hajat-hajat, minta buat sembahyang hajat. Solat duha boleh buat 8. Boleh buat penuh. Banyak boleh buat, kan? Jadi bila masa ada peluang-peluang macam ni, waktu di masjid lah kalau iktikaf penuh. Kalau kita dah cuba kosongkan aktiviti kita daripada benda lain. Kalau tak, pakat hari kita biasa lah. Macam biasa 10 hari biasa lah. Kita penuh dengan kerja kita lah. Kemudian mempelajari ilmu agama. Dia tengok macam ni kan. Bahagian dekat masjid kadang-kadang ada taklim. Kadang-kadang ada kelas, pengajian. Ini ikutlah, duduk. Dengar ilmu. Dan berdoa pada saat beriktikaf. Banyak kan doa. Kan Ramadan itu kan, doa mustajab. Jadi takkanlah
time yang mustajab doa tu satu je minta, sekali je minta. Kalau bos pada hari tu dia kata, hari ni saya nak tunaikan apa staff saya nak. Bos cakap, tapi hari ni je. Dia takkan dia pergi pukul 5.30 petang nak balik tu. Bos minta RM2. Kan, kalau baca cerita Ujang tu, buat dispatch. Minta RM2 je kerja dia kan. Bos minta RM2. Okey. Dah lah, sekali je minta. Lepas tu yang dia minta pula RM2. Padahal bos kata, aku tunggu ni. Daripada pagi sampai ke petang, siapa-siapa minta, aku bagi. Kita minta sekali je. Dah lah minta sekali, RM2 pula tu. Rugi lah. Sedangkan bos kata, boleh minta. Jadi lagi banyak doa kita patut daripada pagi sampai ke petang. Doa banyak-banyak. Dalam perjalanan kita pun, kita uruskan kehidupan seharian pun, doa kan. Doa. Buat kerja apa-apa, kita doa. Bawa bersikar, bawa kereta, tengok orang kiri kanan, nampak orang susah tepi jalan, ya Allah mudahkan urusan dia. Kan? Bila tengok kadang kita bawa bersikar, tengok anjing kelaparan tepi jalan, ya Allah, dia makhluk engkau lapar. Kan? Tengok makhluk. Kita rahmat pada binatang tu, Nabi SAW suruh juga. Cuma kita takutlah dia kejar. Yang tu cerita lain lah kan. Takut kena kejar tu cerita lain. Tapi kadang-kadang kita tengok kesian. Kan pada itu ada rahmat yang Nabi ajar kan. Kan ada kisah Bani Israel tu yang masuk syurga sebab itu. Sebab kesian ke anjing. Kan? Kesian. Tengok anjing lapar, cari makan. Ya Allah, harapnya adalah makan dia jumpa. Kan? Adalah orang-orang yang bagi dia makan. Dan kita dalam kereta. Takkan nak berhenti semata-mata. Kita pun tak berani sangat dengan anjing. Macam tu kan. Dia doa. Kan? Biarlah dia jumpa makan. Okey. Yang kelima, meninggalkan segala sesuatu yang hukumnya makruh dan yang tidak mendatangkan manfaat pada saat beriktikaf. Yang ini payah sikit. Ini paling penting zaman kita. Iktikaf ni kita mengasingkan diri kita sebenarnya daripada kesibukan dunia, daripada benda yang selalu mengganggu kita. Kita nak habiskan baca Quran, kita nak habis. Tapi masalah utama kita beriktikaf dengan binatang ni, berada bersama dengan kita. Yang ini masalah besar. Jadi sebenarnya kita kita sisihkan isteri kita, anak-anak kita di rumah, kita sisihkan kerja kita di ofis. Kita ingatkan kita dah sisihkan segala-galanya untuk agama. Rupa-rupanya kita bawa seluruh dunia di sini. Yang kita sisihkan sikit je. Rumah kita, isteri kita, anak kita, gangguan lah kan. Kerja kita, kita nak fokus iktikaf dalam masjid. Tapi ingat kan, tak bawa anak, isteri, mak bapak dengan kerja je. Rupanya dia bawa seluruh dunia ke dalam masjid. Jadi, habislah. Yang patutnya tadi boleh sembahyang duha 8 rakaat, boleh baca Quran berapa juzuk, boleh zikir habis berapa puluh ribu, boleh tidur sekejap, rehat, qailullah apa semua tu, yang boleh jadi ibadah, duduk scroll lah. Grup WhatsApp tak khatam lagi. Grup WhatsApp tak khatam. Baca habis kan, masuk. Macam-macam. Benda tu ganggu kita sebenarnya. Mengganggu kita. Jadi memang elok kalau boleh tu, pergi iktikaf ni tutup. Kan? Tutup. Orang kata, Ustaz, saya baca Quran mushaf dalam ni. Kan? Berapa lama kita boleh stay dengan mushaf dalam ni? Tengah baca, naik notification. Tengah baca, naik. Ini macam penting ni. Buka sekejap. Baca, minimize dulu. Quran minimize dulu. Ganggu. Memang ganggu. Tutup, baca mushaf. Pegang mushaf, pahala. Ambil wuduk, baca Quran dalam keadaan berwuduk, pegang mushaf, tengok mushaf, bila lagi? Kita kalau dah atas kereta api ke, duduk tengah ni ke, sesak, bolehlah pakai mushaf yang dalam handphone ni. Bolehlah, tapi kalau waktu dah di masjid, eloklah ambil mushaf tu, pegang pahala. Baca yang tu pahala kan. Kita ambil. Jangan abaikan mushaf asal itu kerana kita sudah ada mushaf dalam handphone. Okey. Dan disunahkan ketika akan masuk masjid untuk mendahulukan kaki kanan. Ini semua sunat-sunat yang pahala belaka ni. Kita tahu kan bulan Ramadan, buat yang sunat dapat pahala yang wajib. Besar pahala ni. Jadi ni bacalah doa ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di selawat. Allahumma ghafirli dhunubi. Ya Allah, ampun dosa aku. Waftahli abwaaba rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu. Dalam masjid ni banyak rahmat Allah yang biar dapat ke kita belaka. Wasahilli abwaaba rizqi. Dan mudahkan bagiku akan pintu-pintu rezekimu. Wa a'udzu billahil azim biwajhil karim. Aku berlindung dengan Allah yang maha mulia dan dengan zatnya yang mulia, wa sultanihil qadim,
dan juga dengan kekuasaannya yang qadim, minasyaitanir rajim, daripada syaitan ar-rajim. Jadi minta lindung daripada setan. Masuk masjid, biar tak diganggu. Macam-macam setan dalam masjid pun ada juga, dia ganggu, kacau. Tadilah kan, kita nak baca Quran, tiba-tiba masuk notification, layan mesej dulu. Sejam, balas mesej orang dalam masjid. Tadi dah Quran depan ni, dah buka. Dah buka dah nak baca. Balas. Ya Allah, setengah jam dah aku. Kan duduk balas mesej orang. Jadi itu ada syaitan-syaitannya. Dia minta lindung lah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam ke atas diri kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Malaikat banyak. Dalam masjid malaikat banyak. Kan jin-jin pun mungkin ada. Mungkin ada bulan Ramadan pun mereka nak iktikaf juga. Mungkin ada duduk sekali. Tak ada masalah. Kan? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allahumma inni abduka wa zairuka wa ala kulli mazurin haqqun wa anta khairu mazurin. As'aluka birahmatika an tafukka raqabati minan nar wa tudkhilani al-jannah. Ini doa yang last tu penting jugalah. Ya Allah, kau lepaskan tengkuk aku daripada api neraka dan masukkan aku dalam syurga. Okey, wallahu alam. InsyaAllah kita sambung besok lah. Saya nak kena pergi ambil anak. Jadi kita habis sikit saja. Esok kita masuk pada cara niat iktikaf. Macam mana nak niat iktikaf, macam mana nak nazar. Yang kita sebut sebelum ni supaya sebab ada 3 orang yang duduk di masjid tapi lain-lain pahala dia. Seorang tak ada pahala, seorang dapat pahala wajib, seorang dapat 70 kali ganda pahala wajib. Tak ada pahala siapa dia duduk dekat masjid tapi dia tak niat. Duduk saja. Tak niat. Tak ada pahala. Kan dia iktikaf kena niat. Okay. Yang kedua ni dia niat sunat iktikaf. Iktikaf di masjid ni hukum dia sunat. Jadi kebiasaan kalau dia masuk dia niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, maknanya sunat. Saja aku beriktikaf. Sekarang ni aku start iktikaf. Itu dia niat. Jadi iktikaf dia tu iktikaf sunat. Maka sunat dia dapat pahala wajib pada bulan Ramadan. Dan orang yang bernazar untuk iktikaf, maka iktikaf dia wajib. Jadi macam mana nak ni penentuan dia, besok dia diajar di bawah ni. Macam mana cara nak berniat supaya kita dapat maksimalkan pahala kita untuk dapat 70 kali ganda di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.